cikgu bagi kat sama. Ni lah. Yang ni latihan 2.15 lah. Muka surat 74 kalau kamu buka teks kamu. Jadi ni kita start sama buat dulu. Lepas tu cikgu bagi kat Argan. So cikgu bagi kat Arif. So cikgu bagi kat aku Hafiz. Boleh lah? Okay. Jadi kita boleh start terus. Cikgu dah copy paste dah soalannya. Okay. Kat kertas kamu. Alright. Usama baca soalan tu. Sama mana? Toilet kah? Oh sama. Dia pergi toilet katnya. Ganti lah. Dan Iman. Ya. Kamu jawab soalan nombor 1 ni. Allah. Oh. Ya. Baca soalan tu. Cikgu bagi kau sama. Soalan apa ya? Muka surat 75. Ya. 74. Nombor 1 tu lah. Baca soalan dia. Tempoh ayunan T saat bagi suatu bandul dengan panjang LCM diberi oleh T ialah 2 pi L per 10. Cari perubahan ampere dalam T apabila L menokok daripada 9 cm kepada 9.05 cm. Jadi ini soalan perubahan kecil dengan penghampiran yang kita belajar minggu lepas tu. Cuma dia tak pakai huruf X dengan Y. Dia pakai boleh ubah T dengan L kan. Cuba first kali kita kena buat apa? Kali buat L arrow dengan L tambah. Dia berubah jadi apa? L tambah SL. Okay. L campur delta L. Jadi kalau L dia jadi delta L lah. Jadi dia start dengan 9. Dia jadi 9.05. Alright. Jadi delta L kamu berapa? L 0.05. Dia menokok ke dia susut? Menokok. Okay, dia bertambah nah. Alright. Jadi kita dah ada delta L. Jadi cuba bagi tahu formula dia. Yang dia suruh cari tu apa? Cari ni. Cari. Gila. Maksudnya dia nak apa tu? Hampir dalam T. Dia nak ini delta. Delta tu berapa kecil? Delta T. Dia nak delta T. Jadi delta T sama dengan apa? Jadi kalau kamu rasa equation ni, dia mesti equation bandul kan tu? T kat atas kan? Jadi dia delta T over delta L lah tu. Kita start dengan dia punya asalan ni. Dia sama dengan apa? UIDX. Bukan, kena sebut dalam sebutan DT. DT over DL. Okey, jadi kalau kita nak cari delta T, dia sama dengan apa? DT DL darab DL theta L. Okey, jadi DT DL darab dengan delta L. Okey, jadi DT DL tu macam mana nak buat? DL pakai formula yang T sama dengan 2 pi. Okay, T sama dengan 2 pi set L per 10. Macam nak beza ni? Yang tukar set pada 1/2. Okey, tukar dulu. Jadi kalau dia jadi 1/2, dia jadi gini lah. Betul? Lepas tu kita nak beza macam mana? 1/2 tu darab dengan 2 pi. Boleh. Yang kalau macam tu kamu guna apa? Guna apa nama? Power rule. Kamu kan pakai power rule kan? Sebab dia L tu melekat per 10. Boleh lah. Boleh pakai power rule lah untuk kes ni. Okey, cuba bagi tahu cikgu dia jadi apa. DT over DL sama dengan
Tadi kamu cakap 2 pi darab dengan 2 pi darab dengan 1/2. Jadi pi. 3 pi je kan? Cikgu tulis dulu. Lepas tu kita akan salin balik kurungan kan? 1/10. Bukan 1/10, L per 10. 1/10. Dia L tu. Kuasa dia tolak. Tolak 1. Jadi berapa? Negatif. Tolak 1 jadi negatif 1/2. 1/2. Lepas tu beza dalam kurungan. Beza dalam kurungan. Yang ni 1/10 L kan? Ya. Jadi bila beza dia jadi apa? L tu Tinggal, X kamu. Tinggal apa? tinggal L je. Tinggal L. Bukan tinggal L, tinggal nombor saja. Dia 1/10 L. L tu macam X lah. Boleh? Jadi bila kamu beza dia tinggal apa? 1/10. Tinggal 1/10 je. Okey, kita nak simplify sikit ni supaya cantik sikit cara kita tulis. Tadi dia ni potong kan? Jadi tinggal pi je. Jadi kat tingkat atas ada apa? Kat atas ada L. L? Mana datang L? Pi. Ada Ada pi. pi. Ada pi. Okey. Lepas tu yang lain duduk tingkat bawah betul? Kita pun duduk kat bawah dulu. Kalau kita pun duduk kat bawah, dia set L per 10. Lepas tu ada 10 kat depan dia kan? Gitu. Okey. Jadi boleh je kita nak angkat satu nombor ni naik atas. Cikgu tunjuk kamu lah. Okey. Kalau set, kamu ingat rule set. Kita boleh asingkan set ni untuk tiap-tiap pecahan dah. Betul? Dia rule sama. Contohnya macam 1/2. Kuasa 2. Kita akan kuasa 2 atas dan bawah kan? Jadi kalau kita ada kuasa 1/2, samalah. Dia akan, kita boleh pecah dia jadi set atas dan bawah. Kan? Jadi maksudnya yang ni dia jadi 3 tingkat. Nampak tak? Gitu. Jadi kalau 3 tingkat, maksudnya kita boleh tulis dia sebagai bahagi set 10 kan? Maknanya dia darab 1/10. Betul tak cikgu tulis ni? Tak. Dia bahagi tu sini line besar kan. Jadi dia 10 over set L. Dia ni macam ni. Kalau kita tulis semua orang satu baris, dia jadi pi bahagi dengan 10 set L over set 10. Boleh ya? Faham? Boleh. Boleh ya. Lepas tu, jadi kita terbalikkan. Jadi yang di ni akan duduk tingkat atas. Betul? Sebab sign ni akan jadi darab kan. Jadi kat atas dia akan jadi set 10 pi set 10 per dengan 10 set L. Boleh? Okay. Jadi yang tu dia punya final dia. Kalau kamu biar, mungkin kamu tak dapat jawapan macam belakang. Okay. Jadi lepas tu kita kena buat apa? Kita nak dia sebagai satu nilai kan, betul tak? Jadi berapa nilai L kamu tadi? Ada 9. 9. Jadi kita akan gantikan L tu dengan 9. Jadi dia jadi apa? Dia ni. Sini je ganti kan? Jadi tingkat atas tu biar je di dalam bentuk set tu. Kita tak payah kacau dia. Jadi dia jadi apa? Dia jadi pi set 10 per 30. Jadi macam ni. Okey. Jadi yang ni kira nombor lah. Dia tak kata kita kena hapuskan pi kan? Ya. Jadi kita boleh tinggal dia dalam sebutan pi. Boleh nak? Jadi kita akan ambil ni, kita akan masukkan untuk kita cari delta T. Jadi delta T sama dengan apa? Itu sama dengan DTDL darab. DTDL tadi tu kan? Jadi pi set 10 over 30 darab dengan? Darab dengan apa ni? 0.05. 0.05. Okey.
Jadi mana satu yang kamu kena darab? Ni tengok jawapan akhir dia. Yang ni latihan 2.14 kan? Ada 1.5 kan? Jadi jawapan dia pi set 10/600. Maksudnya dia tinggalkan yang set tu sebagai set sebab kalau tidak dia jadi perpuluhan panjang kan? Sebab ni nombor yang tak rasional, betul? Jadi kita hanya akan darabkan dua orang ni. Maksudnya apa? Dia 0.05 per dengan 30, betul dapat 600. Betul tak? Faham? Dia tinggal set 10 tu sebagai set 10. Dia tak kacau. Jadi last kali jawapan dia jadi apa? Betul tak 0.05 tu per 30 dapat 600 dia ni man? Betul tak? Ya, kosong. Betul? 0.05 bagi 30 dapat 600? Apa lainnya? Dapat apa? Ya, kosong tu. Bagi kan? Apa kan? 30. Dapat 0.0016. 1/600. 1/600 itu kan? Kamu tukar dia jadi pecahan. Betul ayo. Betul kan? Jadi kalau kamu darab dua orang tu dia jadi per 600. Betul kan? Betul? Jadi kamu tak payah ambil nombor panjang tu, kamu ambil dia yang bentuk pecahan tu. Nah, okey. Jadi jawapan dia tinggal macam ni. Sebab kalau kita tukar set 10 ni jadi nombor, nanti kamu akan dapat perpuluhan yang panjang. Dia selalunya benda yang tak rasional ni, kita tak boleh ringkaskan dia jadi satu benda yang pendek kan. Jadi dia biarkan dia sama dengan pi ni. Pi ni pun nombor tak rasional kan. Nombor tak rasional kamu tahu kan, nombor yang tak ada penghujung. Betul tak? Dia perpuluhan yang panjang sangat tu. Kan? Macam pi semua tu, jadi tu tak rasional lah namanya lah. Jadi kita tinggalkan jawapan kita yang ni, bentuk dia yang paling mudah. Siapa ada soalan? Boleh tak tekat ni? Jadi jangan kerja dia simple je. Untuk yang ni sama je macam hari tu. Kita tulis dulu dia punya tokokan tu sebab kita nak delta L kita. Jadi kamu kena ingat kalau dia menokok tu dia berubah daripada L kepada L campur dengan sesuatu. Kan? Jadi yang kita nak tu yang lebihan tu. Jadi maksudnya L tu telah bertambah sebanyak 0.05. Yang tu nilai delta L tu. Delta L tu maksudnya perubahan kecil kamu pada L. Okay. Jadi ini adalah datang daripada prinsip pertama, pembezaan prinsip pertama kita yang kita kata kecurunan tangent adalah sama dengan kecurunan perentas bila nilai delta X menghampiri kosong kan. Maksudnya nilai dia sangat kecil. Jadi bila dia sangat kecil kita boleh kata dua orang tu hampir sama. Kita boleh guna kaedah ni untuk kita cari apakah perubahan terhadap T kalau L berubah sebanyak macam ni. Okay, kita boleh buat persamaan. Okey, soalan nombor 2. Argian ni kan? Baca dulu soalan kan? Luas tembakan minyak yang berbentuk bulatan bertambah dari 4 pi cm persegi kepada 4.01 pi cm persegi. Ini perubahan kecil yang sepadan dalam jejari tembakan minyak itu. Okey, jadi dia punya perubahan kecil apa dia? Bentar. A ni, betul tak? Kalau luas kata A berubah jadi apa? Pi ke 1 pi. A tak simbol tu. A berubah jadi A campur delta A ya. Jadi dia berubah daripada asalnya dia 4 pi kepada 4.01 pi. Jadi kalau kita tolak dua ni delta A jadi apa? 1 point? Pi tu termasuk tak? Asal-asal dah ada pi kan. Kalau kita tolak dua orang ni tinggal apa? Dengar tak suara cikgu? Cikgu tak dengar suara kamu. 4.01 pi tolak 4 pi jadi apa? Dia 3.
Ha? Jadi 0.01 tak? Pi dah ada kan? Sekat ke? Ha? Oh, suara cikgu sekat-sekat. Kamu punya line tak clear ke? Ya. Ya. Tukar orang. Tak boleh. Ha? Boleh ke? Boleh. Ha, sambung. Lepas tu buat apa? Delta A per delta Ha, delta A J. over. Ha, Delta dia J. berubah kepada jari kan? Betul lah. Delta J sama dengan dA per J. dA over dJ. Ha, jadi kita nak cari perubahan kecil sepadan pada jari. Kita nak siapa? Delta J. Nak J kan? Delta J kan? Ha, jadi kita boleh je tulis macam biasa. Delta A sama dengan apa? dA per dJ darab delta J. Ha, jadi yang kita nak tu dia ni. Boleh ya? Ha, nanti kita dah masuk kan, kita boleh pindah hari ni lah. Okey, jadi kita nak dA dJ. Kalau kata dia luas tumpukan minyak berbentuk bulatan, apa formula untuk A dia? Pi J kuasa 2 kan? Ha, okey, betul. Ha, bulatan. Ha, betul lah. Jadi bila kita buat dA over dJ, 2 pi J. Jadi kita ada ke jari? Tak ada kan? Tapi macam biasalah kalau kita ada A, kita boleh cari balik dia macam kalau kita ada Y, kita boleh cari balik X, betul? Jadi equation kamu A sama dengan pi J kuasa 2 kan? Lepas tu dia bagi kamu A asal dia, betul? Ni kan? Jadi kamu boleh cari J balik, betul? Macam bila dia bagi kamu, patutnya dia bagi kamu X tapi dia bagi kamu Y. Jadi kamu nak cari Y tu daripada equation asal tu, kamu kena masukkan nilai Y tu, betul? Cari X. Jadi yang ni pun sama. Jadi equation asal dia A sama dengan pi J kuasa 2. Sekarang ni dia punya A sama dengan 4 pi. Faham tak Argen? Faham? Faham kan? Tak dengar suara kamu putus lah. Jadi gantikan A ni dengan 4 pi. Jadi 4 pi sama dengan pi J kuasa 2. Jadi J sama dengan apa tu? 2. J sama dengan 2 lah. Jadi pi ni boleh potong. Lepas tu kita, salah potong. Lepas tu kita akan pindahkan kuasa 2 tu jadi J sama dengan 2. Okay, kita ganti 2 kat sini. Jadi dA dJ kita apa dalam sebutan pi? 4 pi juga kan? Betul ya? Betul ya? Ini kita cek jawapan ni. Awak buat sama. Okay, jadi 4 pi ni kita akan masukkan dalam formula ni. Kita ganti dia kat tempat ni kan? Sini kan? Ni 4 pi. Lepas tu kita kena ganti siapa lagi? Delta A 0.01 kat sini. Ni delta J kita sama dengan apa? Ni yang sebutan pi, cikgu rasa 0.01 over 4 pi. Ambil dua yang ni je bahagi. Jadi apa tu? 400. Apa? 1.400. Oh, 0.0025 kah? Itu ke jawapan dia? Iya kah? Dia punya tak ada pi pun, pi dia hilang. Apa pasal? Ustaz, kalau kita tolak dua ni, dia ada pi tak? Ni tolak benda yang sebutan pi kan? Betul tak? Salah kot ni. 4x tolak 4.01x lah. Gitu tak? Betul? Jadi jawapan dia mesti dalam sebutan x tak? Betul tak? Agak setuju lah? Ada pi tak kat sini? Ada. Okey, jadi kat sini pun ada pi. Jadi kalau 0.01 bahagi 4. Betul lah jawapan ni kan? 0. Berapa tu? 0.0025, betul tak tu? Ya. Betul kan? Boleh lah, boleh ikut ni lah semua orang. Bila dua-dua dalam sebutan pi, cikgu salah tolak ni. Maksud dia macam X lah. Jadi jawapan tu akan terjadi dalam sebutan pi jugalah. Boleh faham?
Okay, jawapan dia 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Betul tu? Okay, jadi pi dia hilang. Sebab dia ada tingkat atas dengan tingkat bawah pi. Okay. Tadi seterusnya siapa? Ku Hafiz lah. Arif. Ya. Arif. Arif kan? Okay. Baca soalan ni. Arif. Ya. Baca soalan. Panjang sisi sebuah kubus ialah x cm. Cari perubahan kecil dalam isi padu kubus itu apabila setiap sisinya menyusut daripada 2 cm kepada 1.99 cm. Okey, jadi yang berubah tu apa dia? Yang berubah dia tu x. X. Jadi X berubah kepada? X berubah kepada x tolak delta x. X tambah delta X. Eh? Bisa tambah simbol ni? Tambah. Boleh? Sebab kalau kata dia menyusut dia akan jadi negatif. Okay. Okay. Tapi kita sentiasa tulis dia tambah lah. Okey, jadi kamu punya delta X sama dengan apa? Delta X sama dengan negatif 0.01. Okey, betul. Okey, jadi kita punya equation je. Kita tulis dulu yang mana? Yang macam ni ya. Okey, apa dia? Kalau ikutkan isi padu both I. Jadi delta I over delta X. Oh, I yang kamu nak pakai boleh? I. Delta I isi X padu. Sama dengan DI over DX. DX. Okey. Jadi kita nak cari DX pindah sebelah jadi DI. kita nak cari delta I kan? Delta I sama dengan DI over DX darab DX. Delta X. Dan sebut delta lah. Okey. Jadi sekarang ni yang kita perlu ada equation isi padu untuk kubus. Apa dia equation dia? X kuasa 3. Betul. Jadi kita pakai simbol ni lah. I sama dengan X kuasa 3. Jadi bila beza tu jadi apa? Beza jadi 3X kuasa 2. Okey. Jadi DI over DX kamu ni. Okey. Sama dengan 3X kuasa 2. Kita ada tak nilai X? Ada. Ada. Jadi kita ganti kan. X sama dengan 2. 2. Apa? Dapat 12. Betul. 12. Betul kan? Okey. Jadi lepas tu kita masukkan balik dalam formula ni. Jadi 12. delta I sama dengan 12 darab negatif 0.01. Okey. Jadi apa jawapan dia? Negatif 0.12 cm persegi. 0.12. Cm 3. Okey, betul. Negatif 0.12 cm padu. Oh, simple lah. Okey. Last question. Okey, kata senang dah. Okey, Ku Hafiz. Mana Ku Hafiz? Ada tak? Tak ada. Ada tak? Hilang lah. Hilang ke dia? Tu ada. Ada tak? Tak ada, cik bagi kat Usama. Sebab mula-mula Usama pergi nombor 1. Lepas tu dia pergi mana lah. Usama mana? Hello. Tu Ku Hafiz lah. Ya. Baca soalan. Ada pun. Cari perubahan kecil dalam isi padu sebuah sfera apabila jejarinya menyusut daripada 5 cm kepada 4.98 cm. Okey, jadi apa yang menyusut ni? Simbol dia apa? Simbol dia J. Yang J. menyusut. J berubah jadi? Berubah jadi J tambah delta J. Okey. Jadi asalnya dia? Asal dia 5 cm. 5 jadi? Jadi 4.98. Okey, jadi berapa delta J kamu? Jawapan delta J dia negatif 0.02. Okey, pandai. Okey, seterusnya kamu punya equation untuk selesaikan dia ni. Equation. Ni isi padu tak kan? Isi padu. Jadi apa? Isi padu dia 4/3. Sabar dulu, tulis dulu equation. Equation apa? Equation perubahan kecil tu. Equation perubahan kecil. Delta I sama dengan DI per DJ. DJ darab dengan delta J. Delta J, okey. Jadi tadi formula untuk sfera, apa dia? Isi padu dia.
isi padu. Isi 4 padu per? sama dengan 4/3 pi J kuasa 3. Okey, pandai. Okey, sekarang ni kita bezakan dia jadi DI over DJ ya. Okey, sama dengan apa tu? Sama dengan 4 pi J kuasa 2. Alright, jadi J dia dah bagi kan? J dia 5. Okey, masukkan dapat apa? Masukkan dapat 100 pi. 5 kuasa 2, 25 lah. Betul, 100 pi. Alright, masukkan kat sini balik. Delta I sama dengan apa? 100 pi 100 pi darab dengan negatif 0.02. 0.02. Dapat apa? Dapat negatif 2 pi kubik. 2 pi apa? Kubik. 2 pi kubik pula dah. Pada sifat tu aku panggil pot dah. Okey. Apa? cm kuasa 3. Ya. Betul lah tu jawapan dia. Ya. Okey, pandai. Okey, bagus. Senang tu. Soalan susah sikit tadi yang mana? Yang nombor 1 dengan yang nombor 2. Susah sikit lah. Ni kalau cikgu kata susah sikit tu, dia tak bagi direct apa yang kamu kena masukkan. Tapi cukup maklumat dia kan. Kamu kena ingat lah kalau kita ada X, kita boleh cari Y. Kalau kita dah ada Y, kita boleh cari balik X. Lepas tu soalan yang Daniel Imam buat ni, dia susah sikit sebab dia ada set. Tapi kita boleh pakai power rule lah. Kalau tak pakai power rule pun boleh. Tapi last kali jawapan tu kamu boleh darab dengan conjugate. Kamu boleh dapat jawapan macam yang akhir tu lah. Okay, jadi kita nak teruskan. Kita nak buat latihan summative ni. Kita buat sama-sama lah memandangkan. Ada satu lagi. Ya ke? Ada satu lagi lah. Nombor 5 ni cikgu bagi kat siapa tadi? Nombor 5 tak ada pun. Ada cikgu nombor 5 tak ada. Mana nombor 5 ni datang mana? 5 tu yang bersurat lepas. Cikgu tahu. Ini latihan summative. Latihan summative maksud apa? Okay, yang ni latihan last sekali. Okay, jadi siapa-siapa yang dah ada dalam ni, yang ni latihan untuk ulang kaji keseluruhan lah. Okay, jadi cikgu harap siapa yang mau masuk tu jaris. Jaris dengan Azim faham lah macam nak buat beban kecil tu simple je. Kamu boleh tengok balik nanti video lepas kelas. InsyaAllah. Okay. Jadi kita akan buat latihan summative tu start nombor 5. Yang atas tu kamu boleh try sendiri lah. Jadi kita akan buat test minggu depan. Cikgu akan uploadkan soalan. Mungkin lah paling cepat cikgu upload Isnin. Cikgu bagi dalam 3 hari untuk kamu jawab. Tapi jangan jawab 3 hari. Jawab 1 jam setengah masa dia. Okay, ikut masa. Okay, nombor 5 ni. Kita tengok sama-sama lah. Macam mana nak jawab lah. Cikgu pun tak tahu susah ke senang kan. Okay. Ni keturunan lengkung Y sama dengan AX campur B over X kuasa 2 pada titik negatif 1, negatif 7/2 ialah 2. Jadi dia bagi kamu keturunan lengkung. Keturunan lengkung tu keturunan tangent lah. Cari nilai A dan B. Okey, jadi kamu rasa macam nak buat soalan ni dulu? Kamu nak buat apa dulu? Keturunan lengkung. Keturunan lengkung tu keturunan tangent kan? Kamu ingat term dia lah, keturunan tangent. Jadi kalau kita cakap pasal keturunan tangent, automatik itu adalah dy over dx lah. Jadi sekarang ni dia bagi kamu jawapan dy dx tu adalah sama dengan 2. Dan dia bagi kamu koordinat dan dia bagi equation asal tu. Jadi ingat tak yang ni soalan yang kita kena buat. Mungkinlah kita kena ada 2 equation sebab kita ada A dengan B kan. Dan bila kita ada 2 equation tu, kita nak kena buat persamaan serentak. Ingat tak dia soalan yang begitu. Jadi kita ada equation asal Y sama dengan AX campur B per X kuasa 2. Dan dibagi kita koordinat, apa kita boleh buat dengan maklumat dia bagi ni? Kita boleh buat apa dulu? Apa yang boleh kita buat? Yang ni kita nak kena start merancang macam nak dapat A dengan B. Jadi kita akan gantikan Y dengan X kan? Betul lah. Jadi ni X, ni Y lah. Ingat lah. Okay. Jadi negatif 7/2 sama dengan A negatif 1 campur B over negatif 1. Betul? Okay. Jadi sekarang ni kita nak ringkaskan sikit lah kot sebab ada negatif 1 kat bawah tu. Kalau ada negatif 1 kat bawah, tapi dia ada kuasa 2 kan? Negatif ni hilang betul? Darab satu je kan?
Tinggal satu kan. Jadi tinggal D ni negatif. Jadi kita biar dululah dia punya equation negatif 7/2 sama dengan negatif A campur B, betul? Dia tu equation kita. Kan? Okay, jadi ini equation 1. Okay, satu lagi tu adalah equation dy dx kita, betul? Nampak tak? Dy dx tu 2 kan? Jadi kalau kita nak dapat dy dx, maksudnya kita kena buat apa? Kita kena kita kena beza equation y ni. Cuba beza dapat apa tu? Dy dx. Beza tu dapat apa tu? Cepat. Bezakan untuk cikgu. Y sama dengan ax campur b over x squared. Dapat apa? Cepatlah. Volunteer lah seorang jawab. Cepatlah. Bezalah. Beza. A Tambah. Tolak. Tolak 3B. 3 ke? 2B. 2B over X3. X3. Okey. Jadi ini kita tahu kan equation ni sama dengan apa? 2. X kita tahu tak nilai dia? Tahu. X tu negatif 1. Boleh? Jadi A tolak 2B over negatif 1 kuasa 3 sama dengan 2. Okey. Jadi kalau negatif 1 kuasa 3, negatif dia hilang ke tak hilang? Hilang tak hilang? Tak. Tak kan? Jadi dia ubah tak sign ni? Boleh tak kita ubah sign dia? Sama negatif kat bawah, negatif keseluruhan equation. Boleh ya? Boleh kan? Okey, kita try lah. Nanti kita check jawapan kita betul tak. Jadi gini lah jadi tak cikgu rasa? Okey. Jadi kita dah ada 2 equation. Sekarang ni kita nak buat persamaan serentak lah. Equation mana yang lagi mudah? A sama dengan. Okey, jadi equation nombor 2 tu kita senang nak bentuk kan? Betul? Lebih kurang dua-dua sama. A sama dengan apa tu? 2 tolak 2B. Okey, jadi kita akan buat penggantian. Negatif 7/2. Ni apa? 2 dalam 1. 3 lah. 3 dalam 1. Negatif 7/2 sama dengan negatif 2 tolak 2B campur B. Okey, kita darab masuk negatif sign tu jadi negatif 2 campur 2B campur B sama dengan negatif 7/2. Dapat apa tu? 3B lah. Negatif 2 campur 3B. Negatif 7/2. Negatif 7/2 campur 2 jadi apa? Tiga per 2. 3/2. Negatif. Lepas tu negatif 3/2 kan? Negatif tak hilang lah. Negatif ke positif? Negatif. Negatif jawapan last kali B dia positif Cikgu ada buat silap ke? Dia negatif ke daripada 7/2 tu? Ada kan? Sebab dia memang ada negatif kan? Kita check Ustaz. Yang ni jadi berapa tadi? 3/2. Sama dengan 3B. B sama dengan apa? Betul ada negatif. B sama dengan negatif 1/2. Betul tak tu? Kan? Negatif 3/2 bahagi 3. Dapat apa? Negatif 1/2. Betul lah? Okey, alhamdulillah. Okey, dah dapat B, kita nak dapat A balik simple je. Kita masukkan dalam equation 3. Jadi kalau kamu tulis sistematik, kamu tulis dari 3. Okey, jadi A sama dengan 2 tolak 2 darab negatif 1/2. Dapat apa tu? A sama dengan apa? Dua tambah 2 tambah 1 kan? 3. Boleh lah. Jadi ni kiranya taklah susah sebenarnya soalan ni. Dia botak je tapi tak susah sangat lah.
Okay, ni penggantian. Ingatlah penggantian kalau ada dua pun boleh ubah, mesti ada dua equation. Kalau dia cakap kecerungan lengkung tu maksudnya kecerungan tangent lah. Sebab bila kita nak cek kecerungan lengkung, mesti kita buat garis tangent. Faham tak? Jadi maksudnya kecerungan lengkung tu dy dx. Kamu kena faham nickname yang ada dalam soalan tu supaya kamu tahulah dia bagi kamu maklumat apa. Okey, soalan nombor 6. Ya ke? Ya. Jadi isi padu sebuah sfera bertambah dengan kadar tetap 20 pi cm3 per saat. Cari jejari sfera itu pada ketika jejari bertambah dengan kadar 0.2 cm per saat. Jadi ini soalan kadar perubahan. Kita kena keluarkan maklumat tu dengan simbol yang betul kan. Yang ni apa dia bagi? Isi padu sfera bertambah dengan kadar tetap 20 pi tu. Tu dia bagi apa tu? Gimana? Yang ni kadar perubahan ni, ingat no? Kalau dia cakap, lepas tu aku tengok unit dia. Lepas tu dia sebut pasal kadar. Kadar perubahan tu yang kita kena pakai apa? Kaedah apa? Kena pakai kaedah apa? Petua rantai. Petua rantai. Tak ada data. Tak ada data. Yang tu perubahan kecil. Faham? Beza tak? Beza. Nah, kadar perubahan tu yang per dengan masa tu. Kita kena pakai petua rantai. Boleh nah? Jadi yang dibagi ni apa ni? Cikgu bagi tadi kamu pakai isi padu I kan? DI over dt per saat. Jadi dibagi DI dt ni sama dengan 20 pi. Tulislah maklumat dia bagi. Cari jejari sfera itu ketika jejari bertambah. Jadi yang dibagi ni adalah maklumat apa? Perubahan kecil. Mana pula? Yang ni jejari dia yang bertambah. Yang ni dengan kadar. Ini bukan perubahan kecil sama. Cik kata dah ini soalan kadar perubahan. Jadi yang dibagi ni apa? Jejari bertambah dengan kadar 0.2. DJ over dt sama dengan 0.2. Jadi dia nak jejari sfera. Jadi yang ni jalan kerja dia terbalik sikit lah, betul? Dia nak kamu cari jejari sfera. Kita nak dapat persamaan jejari sfera tu daripada apa? Selalunya dia bagi kita maklumat apa? dj dt. Selalunya kita kena ada equation I dalam sebutan J, betul tak? I dalam sebutan J kan? Betul? Jadi kena ada benda ni. Jadi kalau kata kita buat chain rule tu, kita tulis je salah seorang kat depan sebab dia tak beritahu kita dengan jelas, dia dah bagi kita dua-dua maklumat kan. Kata kita tulis di over siapa kita nak kat atas di kan, di over dt. Di dt sama dengan apa kalau kita buat petua rantai? dj over dt darab di dt di kat atas kan. DJ kat bawah. Sebab apa kita nak buang DJ ni? Sebab kita nak bagi dia tinggal di dt. Boleh tak ni? Yang ni kadar perubahan lah. Okay, jadi equation dij kita. Jadi ini adalah sfera kan. Dia tengah cakap pasal isi padu kan. Tadi apa formula dia? I sama dengan apa? 24. Bukan. 4/3. 4/3 pi j kuasa 3 kan? Okay. Jadi kalau kata agaknya daripada sini kita nak kena cari J ni. Faham tak? Jadi kita kena gantikan dij ni dalam sebutan J lah. Yang lain ni kita dah ada kan? Ini ada. Ini cikgu ajar kamu sebab kamu macam dah lupa habis je pasal benda ni. Baru je belajar. Ni 0.2. Okay. Tu bukan yang ni ke cikgu bagi soalan tambahan. Odak je tak bagi. Padahal lah. Okay. dij sama dengan 4 pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2. Nampak tak ni J kan? Tadi dia suruh check J kan? Okay. Jadi kita gantikan. Jadi dij ganti dengan 4 pi j kuasa 2. dj over dt 0.2. di dt 20 pi. Boleh nah? Okay.
Jadi sekarang ni kita nak cari J. Kita nak pindah siapa dulu? 0.2. Jadi 20 pi bahagi 0.2 dapat berapa? Berapa pi? 100 pi. 20 bagi 0.2 dapat 100. Okey, 100 pi sama dengan 4 pi J kuasa 2. Okey, pindahkan 4 pi tu jadi apa? Allah, nampak macam dah keluar jawapan dah. 25. 25. Jadi J tu sama dengan apa? 5. 5. Betul lah. Faham tak ni? Okey, jadi ini soalan kadar perubahan. Macam mana pun kita tulis dia punya chain rule. Jadi yang ni kita pening sikit sebab dia suruh cari jari. Kan? Dia suruh jari. Jadi jalan kerja dia terbalik sikit. Tapi kaedah dia sama kan? Jadi benda macam ni tu lah. Kamu kena tahu dia bawah topik apa. Buat sikit strategi. Jadi jalan kerja dia mesti ikut aplikasi tu. Boleh lah? Tak pening sangat kan? Okey. Seterusnya nombor 8. Okey. Kenapa cikgu ambil nombor 8 tu? Nombor 7 soalan dia apa? Dia tak ada otak kot. Salah kopi ke? Bola kat bawah dia nombor 7. Sekejap. Nombor 7 masih susah juga. Sekejap cikgu rasa cikgu kopi dah. Print screen. Betul, dia letak kopi. Betul. Okey, ni soalan nombor 7 dia. Okey, diberi Y sama dengan 14 over set 6X kuasa 3 campur 1. Cari A, perubahan hampir dalam Y apabila X menumpuk. Ni baru soalan perubahan kecil. Boleh beza tak? Boleh kan? Satunya nampak tak dia punya perbezaan tu kecil saja. Dia tak ada unit yang kompleks macam ni kan. Ni sebab dia jadi kecerunan. Satu unit dia ada 2. Okey, lepas tu dia cakap lah menokok perkataan dia, perubahan hampir. Faham ah? Jadi yang ni soalan yang kita baru belajar tu lah, perubahan hampir dengan nilai hampiran. Jadi perubahan hampir dalam Y apabila X menokok daripada 2 kepada 2.05. Nilai hampir bagi Y apabila X sama dengan 2.05. Ni soalan ni simple saja cikgu bagi. Siapa yang tak kena lagi? Bolehlah bagi orang yang baru masuk ni. Jari. Jari bersedia dah ke? Jari boleh buat ni pembezaan. Boleh ni. Macam tak lagi. Okey. Cikgu bagi kat Azim. Azim mana? Azim mana? Boleh tak jawab soalan perubahan? Saya kat sini. Okey. Kita nak jawab soalan perubahan hampir lah. Soalan macam tadi tu. Ada delta tu. Boleh? Jadi first kali kita buat apa? X berubah jadi X tambah delta X. Okey. Jadi X kamu asalnya apa? Asalnya dia apa? Kamu mute ni mic kamu. Kenapa Zim? Kamu ada orang kah? Okey. 2 jadi 2.05. Okey, jadi apa nilai delta X kamu? 0.05. Okey, 0.05. Dia apa equation dia untuk kita cari delta Y? Dia nak delta Y ni. Delta Y over delta X sama dengan dy over X. Nah, boleh nah. Ini adalah keseluruhan perintah lah. Macam itu kita belajar perubahan Y terhadap perubahan X. Jadi delta Y sama dengan apa? Dy dx.
Darat delta X. Jadi delta ni kita boleh pindah dia sebab dia Y bahagi dengan X. Okey, jadi dy dx kita kena buat pembezaan kat sini. Y sama dengan 14 over sert 6x kuasa 3 campur 1. Jadi kat atas ni nombor, kita tak payah pakai petua hasil bahagi kan. Kita kena buat apa ni? Power rule. Kita akan buat dengan power rule. Kita kena buat apa kat benda yang kat bawah ni? Bawa naik atas. Bawa naik atas, tukar dia jadi Dalam kuasa bentuk dia. kurungan. Okey. Boleh nak Jaris? Tengok elok-elok nak. Sedang nak fokus. Tengah fokus. Okey. Dy dx sama dengan apa? Dapat Azim? Azim sambung Ustaz. Ya. Dy dx sama dengan apa? 14 darab dengan negatif 1/2. Dapat apa tu? Dapat negatif 7. Negatif 7. Salin ni balik kurungan. Kuasa jadi apa? Tolak 1 jadi Tolak 1 jadi apa? negatif 3/2. Okey, susun balik dia dalam bentuk dia yang Cikgu. Salin dalam kurungan. Kebiasaan kurungan. Kebiasaan kurungan dapat apa? 18x. X kuasa 2. Okey, jadi sekarang ni susun balik 18x kuasa 2 darab negatif 7 dapat apa? Dapat apa? 126. Darab negatif 7 dapat 126. Negatif 126. Di mana hilang dah? Ada. Betul-betul. Okey, yang ni kita tak bawah balik. Okey. Jadi macam mana tu nak tak bawah balik tu? Dia kuasa. Dia kuasa 3 kan? Betul? Ya. Dia kuasa 3, lepas tu dia ada sert kat luar. Okey. Jadi yang ni tak apalah sebab kita nak buat penggantian lah. Okey. Jadi X kuasa 2 tu kita ada. Apa? X kuasa 2. Ya, cikgu tu tinggal sebab tadi cikgu sudah darab nombor saja ada lah. Okey, kita nak kena gantikan dalam equation ni nilai asal X tu. X sama dengan 2. Cuba masukkan X sama dengan 2 dalam equation ni dapat apa? Negatif 126. 4. Bagi sert 6 darab 8 berapa? 56. 48. 48 campur 1. Kuasa 3. Betul ya? Dapat apa? Dapat pecahan lah. Jadi kata nak fokus, tu nak kita tandas pula. Ish. Berapa dapat tu? Berapa pecahan dia? Dapat apa? Apa pecahan dia? Dapat pecahan lah? Dapat. Betul tak? Kamu dapat sama dengan cikgu tak? Dapat negatif 72/49. Betul tak? Betul tak? Kamu dapat lain. Mana orang nak menjawab tu? Asyik hilang Sorry Cik. Negatif 72/49. Betul. Negatif 72/49. Tuan semua dapat yang tu picit. Okey, jadi kita masukkan balik ke sini. Jadi negatif 72/49 darab dengan 0.05. Apa jawapan dia? Yang ni memang jawapan belakang. Dia nak puluhan ke pecahan? Duduk boleh kan? Ini dia tulis pecahan. Perpuluhan. Mana-mana boleh cik rasa? 0.0. 0.073
4. 5 kan, betul tak? 4, 6 kan? Ya, cikgu. Betul lah, tu jawapan dia lah. Tapi kalau bagi jawapan dalam pecahan pun boleh lah. Negatif 18/245, betul? Ya. Mana-mana. Tak kisah pun. 0.07. Sebab dia tengah cakap pasal panjang kot. Dia jarang pakai pecahan sebab orang tak faham panjang berapa. Boleh? Jadi 0.0735. Habis dah soalan tu B. Ni kita bagi online pula nilai penghampiran. Apa maksud dia nak nilai penghampiran? Cikgu bagi kat Jahid. Jahid, nilai penghampiran bagi Y apabila X sama dengan 2.05. Maknanya X tu tadi tu dia berubah dari 2 kepada 2.05. Apakah nilai penghampiran bagi Y? Dia nak jawab tu. Jahid. Dek mana? Di toilet ke? Ikut jaris. Macam mana tu? Apa maksud dia nak nilai penghampiran? Dia nak apa? Dia nilai yang ke situ tu lah. Dia nak nilai apa? Kalau kata X tu berubah kepada X jadi X campur delta S kan? Kalau Y tu dia akan, yang dia nak tu apa dia? Oh, yang nilai bagi hampir Y pilih X sama dengan 2.05. Delta Y. Dia nak Y campur delta Y, betul tak? Kamu ingat lagi tak ni? Cakap lah, cakap cikgu yang tu. Dia nak Y campur delta Y. Kamu dah ada delta Y kan? Mana? Ada. Oh, ada tu. Mana? Cos negatif 0. Ni cikgu salah tempat tulis kan? Ya. Ini dia. Okey. Jadi yang ni data Y. Kamu macam nak dapat Y? Semua Y tambah data Y. Macam nak dapat Y kalau ada X? Ganti tu. Ganti, jangan cakap ganti tu, ganti dalam X tu. ganti dalam X. Equation yang mana? Equation mana? Equation? Oh, tu atas tu. Y tu. Jadi Y sama dengan 14/6X kuasa 3 campur 1. Jadi bila kita buat penggantian, kita akan ganti X dengan apa? Ganti X dengan nilai X. 2. 2. Dapat apa tu? Bukan 2.05 je. Apa? X tu sama dengan 2.05. Tak. Yang ni X campur delta X. Kamu tak boleh pakai yang ni. Tu soalan B kan? Yang ni dia nak Y campur delta Y. Jadi dia nak Y yang asal. Faham tak? Kalau kamu masuk 2.05, itu kiranya kamu tak buat kaedah calculus lah. Kamu terus picit kalkulator masuk 2.05. Maknanya yang kamu dapat tu Y campur delta Y terus. Kalau soalan dia kata nilai hampir bagi Y bila X sama dengan 2.05. Okey tak? Bukan maksudnya sama juga. Maknanya dia start 2, dia jadi 2.05. Kita guna maklumat yang atas tu. Sekejap. Cikgu tengok jalan kerja cikgu rasa. Betul dah, sebelum ni kan memang macam tu soalan dia. Mana contoh dia, cikgu buka kamu. Jadi selalunya dia memang akan tulis macam tu. Dia memang 4. Lepas tu dia kata nilai hampir bagi 4.02. Nampak tak? Jadi yang dia nak tu Y campur delta Y lah. Tapi kamu tak boleh terus picit kalkulator set 4.02 ni. Sebab yang tu kiranya kamu tak guna kaedah kalkulus. Faham? Kamu kena ambil delta Y kamu tambahkan dengan nilai Y asal dia. Nampak ni? Faham tak? Faham tak? Okey. Okey, balik pada Mujahid. Tadi picit dah kalkulator ke belum? Dah. Dah dapat berapa tu? 0.6797. Ya. Kalau boleh tukar pecahan ke? Boleh lah. Berapa dapat? 0.6797. 6797. Ya. Okey, jadi kita tambahkan dua orang tu. Jadi Y campur dengan delta Y maksudnya 0.6797 tolak negatif kan? Jadi ditolak 0.0735. Dia dapat apa?
Kan dapat 2 yang Y. Oh, dapat 2. Yang ni betul kira ke tak betul kira? Rasa Y sama dengan 2. Macam cikgu kira 14 bahagi dengan set 6 darab 8 kan? 56. 48 campur 1. Set 50. 2 lah. Mujahid. 2. 2 tolak 0.0735 dapat apa? Apa bunyi tu? 1.9 2 65. Betul lah. 1.92 27. Boleh lah. Betul. 65. 7 lah. Kalau kamu picit terus, lebih kurang lah kamu boleh guna untuk check lah. Tapi ingatlah kalau kata yang ni kita kena pakai kaedah calculus lah. 6 darab dengan 2.05 kuasa 3 kan. Tambah 1. Lepas tu 14 set kan. Set answer. 1 bahagi answer. Ni juga dapat sama. 14 bagi answer. Cikgu dah tersalah dah. Patutnya dapat sama lah. Tapi dia tengok jalan kerja kamu nah. Ni nah. Jadi kalau dia nak nilai hampiran tu, maknanya dia nak Y campur delta Y. Ambil delta Y tadi tu campur dengan Y asal lah. Okey, nombor 8. Okey, jadi yang ni sama juga. Yang ni perubahan kecil juga. Tapi dia guna peratusan lah. Yang kita tengok cara nak buat. Diberi Y sama dengan 1 over set X. Cari peratus perubahan hampir dalam Y. Maksudnya yang dia nak tu delta Y over Y darab 100%. Dia nak peratus lah. Peratus perubahan Y. Apabila X berubah daripada 4 sebanyak 2%. Jadi yang ni dibagi sikit, dibagi kamu nilai asal X tu. Jadi macam mana kita kena cari apa dulu? Kalau kata kita nak cari perubahan hampir dalam Y, kita kena ada delta Y, betul? Jadi Y kita dah ada ke belum yang bawah ni? Kita dah ada ke belum? Ada tak Y dalam soalan ni? Ada ke tak ada? Ada 4. Ada kan? Kita boleh ada bila kita ganti masuk X ni dengan 4, betul? Betul lah. Jadi kita ada Y. Jadi sekarang ni tinggal kita nak cek delta Y. Delta Y mesti datang daripada delta Y sama dengan dy dx darab dengan delta S lah. Okay. Jadi delta Y sama dengan dy over dx darab dengan delta S. Lepas tu dia kata yang ni delta X berubah sebanyak 2% kan. Jadi delta X over X darab 100% sama dengan 2. Kan? Okay. Jadi yang kita dah ada tu adalah X je. Jadi ni simple sikit, kita boleh cari delta X dengan lagi mudah. Okay. Jadi delta X over 4 sama dengan 2 bahagi 100 kan? 0.02. 0.02 darab dengan 4 dapat 0.08 tu. 8. Betul? Okay, jadi itu delta S kamu. Jadi last kali kita nak cari delta Y. Delta Y sama dengan dy dx darab dengan delta S. Jadi kita belum ada dy dx kan? Jadi kita nak kena dy dx dulu Y ni lah. Jadi Y sama dengan 1 over set S. Jadi kalau kita beza ni, set ni kita tukar dia jadi kuasa dia. Lepas tu kita angkat naik lah. Jadi Y sama dengan X kuasa negatif 1/2. Dy over dx sama dengan negatif 1/2. X kuasa negatif 3/2 betul? Betul kan? Jadi negatif 1 over 2 X kuasa. Ni kalau biar pun tak apa. X kuasa 3 set. Gitulah. Okey, lepas tu kita kena gantikan X tu sama dengan 4 sebab dy dx tu kita nak nilai. Dapat apa ni? Bila ganti 4 dapat apa? Kuasa 3. Dapat apa?
Negatif 0.0625. Dalam pecahan dapat apa? Negatif 1/16. Betul ke? S kuasa 3 cert. 64 lah. 64 cert. Sorry. Betul. Okay. Darab 2. Menjahit darab 2 dah ke? Bukan dapat 32? Tak, kenapa kena darab tu? Ada 2 kat luar ni. Oh, sekejap. Negatif 1/16. 16 lah? Okay. Salah cikgu. Kamu darab 2 tu dapat 16? Dah. Ya dah. Kita Okey. Jadi negatif 1/16 lah sekali kita nak cari delta Y tu kan. Okay, jadi delta Y sama dengan negatif 1/16 darab dengan 0.08. Dapat apa ni? Negatif? Negatif 5 darab 10 kuasa negatif 3. Negatif 5 darab 10 kuasa negatif 3. Dia delta Y kamu negatif. Jadi kita nak cari perubahan dia. Kita kena cari Y dulu kan? Okey, kalau S kita 4, Y kita berapa tu? Y sama dengan 1/4. Y sama dengan 1/2 lah. 1/2 lah. Okey, jadi mari kita masukkan semua sekali. Kita nak peratusan perubahan Y tu. Jadi delta Y negatif 5 darab 10 kuasa negatif 3 over 1/2 darab dengan 100%. Dapat apa tu? Sampai 49. 49. Ni soalan nombor apa dah? Nombor 8. Dan nombor jawapan dia negatif 1. Bukan lah? Boleh tak? Mana negatif 3 bagi 0.5. Salah kira menjahit. Kira semula. Dapat apa? Betul tak? Dapat Negatif 3 tu silap tekan. dapat negatif 1 kan? Betul tak? Dapat negatif 1. Betul lah. Tu jawapan dia. Betul ya? Negatif 1%. Dapat lah dalam kerja dia. Jadi ni formula baru untuk jaris siapa yang ada kat sini. Kenapa orang lain tak nak masuk ni? Ikram senyap je. Macam dia tak belajar lagi. Okay. Jadi yang ni formula kamu kena ingat lah ni lah. Ni formula ni lah. Bila dia cakap pasal peratusan, kamu kena ambil delta Y tu per dengan asal ya. Darab 100%. Boleh ingat tak? Okay. Alright, seterusnya soalan nombor 9. Dekat sini latihan semata ni dia banyak bagi tukang kecil sebab cikgu ambil soalan kat bawah kan. Jadi bawah ni mungkin ada soalan lain lah. Okay, mari kita tengok soalan ni. Diberi Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 4X campur 6 dan terdapat tokokan kecil dalam X sebanyak P/100 apabila X sama dengan 2. Cari peratus perubahan dalam Y yang sepadan. Jadi sama juga yang ni kita nak cari delta Y over Y darab 100%. Dia punya peratus kan. Jadi kena cari delta Y lah. Y pun kita ada dah sebab kita ada X2. Mari kita cari Y dululah. Y sama dengan 3, 2 kuasa 2 tolak 4, 2 campur 6. Dapat apa tu? Y dapat apa? Y dapat apa? Ulu. Jawablah. Tapi cikgu kita jawab je lah. Jangan kamu tunggu kawan kamu. Kawan kamu tunggu kamu. Ni Daniel masuk. Okey. Ni dan terdapat tokokan kecil dalam S sebanyak P%. Ni ditulis dalam P ya. Jadi maknanya kita tahulah kita punya delta X over 2 darab 100
sama dengan P. Jadi delta X kita sama dengan apa? Kita buat dua dulu. P per 100. Darab 2. P per 50 lah. Ya. Gitu lah. Okay, kita biar dulu kat situ. Sekarang ni kita nak cari peratus nilai Y tu, kita kena cari delta Y. Delta Y sama dengan dy over dx darab delta x. Jadi dy dx dulu equation ni. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x campur 6. Dy dx dapat apa tu? Dapat apa? 6x tolak 4. 6x tolak 4. Ganti masuk x sama dengan 2. Dapat apa? Oh. 8. Okey. Dah dapat dah. Tinggal nak buat apa? Cari delta Y kan? Ingatlah kamu tengah buat apa, dah kat mana. Faham tak? Kadang MX tu kamu kira-kira, kamu lupalah sekali untuk apa kamu kira tu. Jadi delta Y sama dengan 8 darab dengan delta X kita apa? P per 50 ni. 8 bahagi 50 dapat apa? 0.16. 0.16. Ni ya. Okey, jadi last kali nak cari peratusan perubahan tu kan. Di 0. Peratusan perubahan. Saya nak tulis dia dengan mudah. Tak boleh tulis dengan mudah. Okey. Okey. Jadi kita nak cari peratus perubahan Y tu 0.16 P per dengan Y tadi kita kira dia kan. Y 10 darab dengan 100. Dapat apa tu? Berapa peratus tu? Dalam sebutan P ni kamu dapat peratus tu? Satu poin enam. Betul lah. 1.6 P. Ada P ya. Sebab P tu pemalar. Kita tak tahu berapa. Kita tak suruh cari pun. 1.6 P%. Boleh lah. Boleh ikut lah. Dia bagi kamu dua contoh soalan macam ni. Maknanya soalan yang high tu dia bagi tu sedikit abnormal lah. Susah sangat kan. Dia selalunya takat macam ni lah cikgu rasa. Nah, dia akan bagi nilai S. Okay. Okay. Yang ni benda yang lama. Okay. Yang lama kita belajar. Kita punya aplikasi yang pertama. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan graf dy dx dan d kuasa 2y over dx kuasa 2. Jadi dia tak label mana satu kan, tapi kamu boleh agak lah nah. Jadi kalau kata dy dx kamu tu lengkung, bila kita beza dia akan jadi garis lurus. Cikgu rasa. Okay. Jadi dia kata diberi bahawa fungsi y sama dengan fx melalui titik negatif 1, 6. Titik dia. Dan 1, 2. Ini dekat label. Tanpa perlu mencari persamaan bagi fungsi y sama dengan fx. Jadi dia kata tak payah cari fungsi lengkung tu. Tentukan koordinat titik maksimum dan titik minimum bagi graf fungsi y sama dengan fx. Di mana ni? Sekarang ni sekejap. Rajah menunjukkan dy dx. Dan d kuasa 2y. Ya ke? Yang ni maksudnya d kuasa 2y over dx square dia positif betul? Itu positif, dia senyum ke masam? Dia senyum ke masam? Dia maksimum ke minimum? Senyum kan dia? Senyum. Dia titik minimum. Okay. Jadi yang tu kita tahu. Sekarang ni kamu boleh cari ke titik maksimum minimum ni? Sekarang ni dia titik minimum lah. Betul? Jadi sekejap. Cikgu pening sikit sebab dia kata yang ni dy dx. Kita ingat balik step-step untuk kita cari titik pusingan. Kita start dengan equation y sama dengan fx kan?
Okay, bila kita beza, kita dapat dy dx. Bila kita nak cari titik pusingan, kita akan kata dy dx kita sama dengan kosong. Kan? Dy dx kita sama dengan kosong. Lepas tu, kita akan beza kali kedua untuk kita tentukan sama ada dengan senyum ataupun masam. Jadi sekarang ni dia tak lukis graf fungsi y kamu. Dia dah bagi kamu dy dx. Ini dy dx kan? Okay. Betul ke ni? Macam pelik. Jadi dia kata lakarkan graf fungsi y sama dengan fx tu kan? Jadi kalau kita dah dy dx, lepas tu dia dapat equation yang bentuk kuadratik. Kalau kita samakan dengan kosong, kita akan dapat dua nilai lah, betul tak? Kita dapat dua nilai koordinat. Kata kita dy dx. Kata asal equation di sini lah. Yang ni otak-otak jadi soalan dia susah sikit lah. Equation asal dia kuasa 3. Boleh? Bila kita beza kali pertama dia jadi kuasa 2. Jadi kuasa 2 dapatlah bentuk graf kuadratik ni kan. Jadi dy dx kamu ax kuat campur bx campur c gitu kan. Jadi kalau kita samakan dengan kosong, yang ni soalan yang kita EQN, betul tak? Kita EQN. Dan kalau kita tengok graf ni, kalau kata tempat dia punya y dia sama dengan kosong, nilai x dia apa? Nampak kat graf? Nampak tak? Nilai x dia apa? Ni y kosong kan? Bila kita sama kosong kan? Negatif 1, 1. Jadi ni titik pusingan kamu lah. Sebab yang ni dah dy dx kita. Jadi kita tahu kita punya koordinat titik pusingan ada 2. Yang cikgu kata kan, dia dah beza sekali. Maknanya y tu asal-asalnya mesti kuasa 3. X kuasa 3. Faham tak? Jadi sekarang ni kita dah ada, jadi kita kena check lah kita punya titik ni bukan dua-dua minimum lah. Satu maksimum, satu minimum. Bergantung pada kedudukan dia. Cikgu rasa salah satu tu akan jadi positif, salah satu jadi negatif kan. Walaupun di straight line macam ni sebab dia duduk kat zone negatif kan. Jadi yang ni koordinat x negatif 1, 1. Koordinat y dia apa untuk titik pertama kamu ni? Yang ni kamu tahu kan? Negatif 6 kan? Ni negatif 6. Yang ni y dia 6. Sekejap. Y dia sekejap. Y dia kosong kan? Sekejap. Takkan y dia kosong? Sekejap. Y mesti masuk dalam equation asal kan? Dia nak apa kan? Dia nak koordinat titik maksimum minimum. Faham tak? Tapi dia Bagi? bagi maklumat dia bagi ni lah. Kamu faham tak? Dia bagi kamu dy dx dengan d kuasa 2y over dx squared dia, so kamu faham lengkung tu. Dia tak bagi kamu equation y. Boleh nak? Mari kita tengok Ustaz. Kita cheat sikit, kita tengok jawapan dia. Apa titik pusingan dia. Jadi titik maksimum dia negatif 1, 6. Jadi maksudnya daripada nilai x tu kita mesti cari nilai y dia. Macam mana nak cari nilai y dia? Sekejap, dia bagi tahu kan. Ini dia bagi maklumat negatif 1, 6 dengan 1, 2 ni adalah titik maksimum kita. Kenapa? Dia boleh bawa fungsi y melalui titik. Diberi bahawa fungsi y sama fx melalui titik negatif 1, 6 dan 1, 2. Tapi itu equation y kan? Kamu faham ke kat mana cikgu pening ni? Cikgu pening macam nak dapat koordinat y untuk titik pusingan kamu ni. X tu kita nampak lah kan? Sekejap. Kalau kata yang ni kamu kena bayangkan kamu jawab soalan ni macam biasa, tapi kamu kena padankan dengan maklumat graf. Faham tak? Jadi kalau macam tadi cikgu kata kan, kalau kita samakan dengan kosong, kita akan dapat titik pusingan kita punya koordinat x kan? Lepas tu kita kena masukkan, betul lah kot. Kita kena masukkan dalam equation asal betul tak? Kita akan masuk dalam equation kepala y kan? Untuk kita dapat koordinat y kan? Jadi kalau kata koordinat x negatif 1 berdasarkan maklumat dia bagi ni, dia punya y 6. Jadi titik yang dibagi ni adalah kamu punya titik pusingan. Faham ni? Jadi maksudnya negatif 1, 6 ni titik pusingan pertama. Dan 1, 2 ni titik pusingan kamu yang kedua.
Jadi sekarang ni kita nak kena tentukan siapa yang maksimum, siapa yang minimum berdasarkan dia punya line D kuasa 2Y over DS square. Boleh tak? Jadi cikgu rasa kalau graf ni, kalau dia belah sini, dia duduk kat bahagian positif, keseluruhan ni positif kan? Betul? Jadi titik ni keseluruhan dia positif, jadi dia minimum. Betul lah? Yang satu tu minimum. Tadi yang satu tu maksimum ke minimum? Betul. Jadi yang ni belah dia positif. Tapi sebab yang ni dia duduk dalam zon yang negatif, jadi yang ni di kuasa 2Y over DS square kamu akan jadi negatif. Jadi yang ni senyum. Yang ni mana? Yang ni mana tadi cikgu kata? Terbalik ke? Yang ni senyum. Yang ni masam. Boleh tak? Yang ni minimum. Yang ni maksimum. Okey, jadi last kali dia suruh kamu lakarkan graf. Jadi senang lah. Kita tahu dah. Kalau kata dia kuasa 2, asalnya dia kuasa 3. Jadi kalau graf kuasa 3 tu, dia memang rupa dia ada satu maksimum, ada satu minimum. Jadi A tu kamu dah dapat dah lah. Faham tak? Ini daripada graf. Dia bukan soalan yang kamu kena kira banyak benda. Kamu kena faham je graf tu. Okay. Jadi B, lakarkan kamu punya graf tu. Jadi kita lakarkan lah. Jadi kita bubuh paksi tu. Jadi dikata negatif 16 kan. Jadi bahagian negatif 1. Lepas tu Y dia positif 6. Yang ni titik kamu yang pertama. Jadi lakaran dia tak perlu tepat lah. Kena ada nilai je. Lepas tu 1, 2. 1, 2. 1. Lepas tu sini 2. Ni pangkah. Kat sini dia punya graf dia. Jadi dia naik sini. Tapi cikgu tak tahu dia pintas mana kat paksi Y tu kan. Sebab dia tak beritahu lah. Jadi dia turun. Dia bentuk macam tu. Faham lah? Faham tak soalan ni? Faham tak cikgu cerita-cerita tadi? Cik, kamu dengar balik lah, kamu tak faham lah. Jadi kalau logiknya macam tu lah. Ini dia bagi kamu graf dy dx dengan d kuasa 2y over dx squared. Graf ni graf kuadratik maknanya dia kuasa 2. Yang ni graf garis lurus maknanya dia kuasa 1. Jadi kalau kata beza kuasa dia turun 1 kan. Maksudnya asalnya y tu kuasa 3. Faham? Jadi maknanya kamu kena fikir balik je. Daripada jalan kerja yang kamu buat tu macam mana kamu nak tentukan titik pusingan macam mana kalau dia bagi dalam bentuk graf nah. Okay nah, nanti kamu tengok balik nah kalau kamu tak faham. Jalan kerja dia tak banyak yang ni. Maknanya dia betul-betul based on jawapan kamu sahaja. Okay, kalau macam tu markah dia tak banyak sangat lah. Lakaran ni mungkin 2. Yang ni mungkin 2 lah. Kamu bagi titik tu betul lah. Okay, gitu lah. Alright. Next question. Entah ni pun sama lah. Jadi rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan 3X kuasa 3 tolak 4X campur 2 cari persamaan tangent. Okey dah. Yang ni okey kot. Persamaan tangent kepada lengkung pada titik A 21. B koordinat titik lain pada lengkung itu dengan keadaan tangentnya adalah selari dengan tangent pada titik A. Okey, nombor yang A ni dulu. Siapa boleh tolong buat ke? Siapa boleh buat? Siapa kat sini cikgu nak suruh buat? Siapa? Tak ramai ni. Jaris lah. Jaris tolong cikgu cari persamaan tangent. Jaris sana. Jaris? Mulalah nak pergi toilet, lepas tu cikgu nak tanya ni. Jaris macam nak cari persamaan tangent. Hilang dah? Tak ada suara pun? Kamu tak pakai mic pun? Cikgu tak dengar suara kamu, Jaris. Kamu tak mute pun? Siapa dengar suara Jaris? Dah. Tapi dia tak mute pun. Mic dia pergi mana? Rosak kot.
Meh, kita minta online. Ikram. Ikram ingat lagi tak nak cek persamaan tangent? Boleh pakai yang FX ke cikgu? Kenapa nak pakai FX? Kamu buat macam biasalah. Macam nak cek persamaan tangent. Kita kena cari kecerunan tangent dulu. Lepas tu kecerunan tu masuk dalam formula persamaan garis lurus kita. Ingat tak? Ikram, cepat tolong cikgu. Kita nak exam lah. Nanti kamu takkan ingat benda yang kita baru belajar je. Mesti kena ingat balik daripada pembezaan prinsip pertama. Nah, dan idea had. Mengulang kaji betul-betul. Ada dia dapat kosong lagi. Mana Ikram? Pun senyap je. Di mana? Tu baru nak connect audio. Jaris, apa pasal kamu punya mic tiba-tiba tak boleh berfungsi? Tu Jaris lah. Jahit aja Wak ya. Itulah, pergi mana Jaris? Tak tahu tadi. Tadi dia ada, suara dia cikgu dengar. Lepas tu dia senyap lah. Okey, Mujahid, meh tolong cikgu. Saya nak cek persamaan tangent. Okey. First Y part apa? sama dengan 3x tolak 4x tambah 2. Tulis dulu. Lepas tu kembangkan dia, bukan, bezakan dia. Bezakan dia. Jadi 2dx lah. 2dx sama dengan apa? 9x kuasa 2 tolak 4x. Tolak 4. Okey, dah beza. Okey, lepas tu macam mana nak jadi kecerunan? Kita nak kecerunan tangent kan? Macam nak jadi kecerunan? Masukkan? Ganti yang x tu kan. X ganti dengan apa? Tukar jadi 2. Betul. Okey, jadi dapat berapa? M tangent gitu. X kuasa 2. Dapat apa ni? Kuasa 2 tolak 4. Dapat 320. 320. Sekejap. 2 dah 4. 4 dah 9. 4 dah 9. 36. 36 tolak 4. Jauhnya. 36 betul-betul. 32. 32. Okey. 320. Alright, okey. M tangent tak habis lagi. Macam mana nak jadi dia persamaan? Masuk dalam formula apa? Apa persamaan nak bentuk garis lurus tu? Y? Y tolak Y1. Y tolak Y1 sama dengan? Sama dengan M X tolak X1 macam tu. Ingat dah? Okay. Ingat. Okey, masukkan. Koordinat Y kamu apa? Mana dia zoom? Koordinat Y apa? Koordinat Y 1. Y tolak 1 lah. M kamu apa? M tu yang 32 tu. Yes. Saja nak tanya. X tolak? X tolak 2. Okey, kita simplifykan nak dapat jawapan Y. Y sama dengan apa ni? 32X tolak 32 darab 2 dapat apa? 64. Campur 1. Dia apa tu? Y sama dengan bukan 65. 64 tolak 63. 63. Okey, Y sama dengan 32X tolak 63. Betul lah tu. Okey. Jadi B pula, cikgu baca dulu soalan dia, tengok senang ke susah. Koordinat titik lain pada lengkung itu dengan keadaan tangentnya adalah selari dengan tangent pada titik A. Jadi cikgu cakap kalau selari maksudnya apa? Kecerunan dia adalah sama. Betul lah, kecerunan dia sama kan. Okey, jap. Dia kata dia nak koordinat titik lain pada lengkung itu keadaan tangent adalah selari dengan tangent pada titik A. Maknanya ada satu garis lagi gini yang lalu lengkung tu dengan nilai kecerunan dia adalah 32 juga. Boleh? Jadi kita tahu bahawa kecerunan dia adalah 32 juga.
Apa kita boleh buat dengan maklumat ni? Macam mana kita nak cari balik lengkung tu? Apa kita boleh buat? Kita ada 2 garis lari ni. Macam mana kita nak tahu kat mana dia pintas lengkung kamu? Baik, tu 2DX ni tak. Delta. Data tak. Apa kaitan dengan data? Betul lah buat. Macam mana kita nak dapat titik persilangan ni? Kita nak satu lagi titik ni. Equation ni kita ada maklumat tak pasal dia punya garis tu? Kita tahu M dia 32 kan? Y. Kita ada maklumat lain ke pasal dia? Tangent adalah selari dengan tangent pada titik A. Dia selari, maknanya kecurunan dia sama. Tapi kita tak ada semua maklumat dia nak. Sampusi. Kita tak tahu koordinat. Kita kena cari koordinat dia. Ataupun kita kena cari equation dia ke. Supaya last kali kita boleh kaitkan dengan lengkung macam ni. Sekejap kita fikir. Tadi koordinat dia 21. Sekarang ni curunan dia sama. Kita tahu yang ni 32. Tapi kita tahu tu je. Banyak lagi lompong ni tak? Koordinat titik lain pada lengkung itu dengan keadaan tangentnya adalah selari dengan tangent pada titik A. Lengkung dia sama. Apa? Lengkung dia sama. Lengkung dia sama? Tak dia kata koordinat titik lain pada lengkung itu. Cikgu tahu lengkung yang sama. Tapi macam mana nak tahu line tu pintas kat mana? Koordinat titik lain pada lengkung itu. Oh, titik tu pada lengkung kan? Cikgu tahu dengan keadaan tangentnya adalah selari dengan tangent pada titik A. Oh, ini bukan tangent kalau sini lah. Sekejap. Tangent dia mesti duduk belah-belah sini lah. Tapi tak tahulah kat mana. Sekejap. Kalau potong macam tu bukan tangent lah namanya lah. Tak, cikgu. Kamu ada ada kamu fikir macam mana ni nak dapat ni maklumat ni? Sekejap. Kalau buat dua-dua ni koordinat dua-dua tu. Koordinat dua-dua. Kita koordinat ni. Kira yang kira macam tu. Tak untuk apa kita tak. Yang tu kita tahu titik dia. Tak, kita tahu tangent ni dia duduk kat sentuh dengan, maknanya dia sentuh lengkung ni juga, faham tak? Macam tu lah, tangent tu dia sentuh lengkung tu juga. Dan dia punya kecurunan adalah sama dengan kecurunan yang ni tadi. Jadi kecurunan yang ni tadi 32. Jadi dia ni kecurunan dia 32. Kita hanya ada maklumat kecurunan sahaja. MT dia yang 9X tu ganti ya dengan apa-apa. Lepas tu cari Y, tak boleh ya? Yang ni ya, equation ganti dengan apa-apa. Ganti dengan apa-apa. Lepas tu cari Y. Dapat XY. Koordinat baru. Dapat koordinat baru. Tak boleh macam tu. Mana? XY tu ganti je dengan apa-apa. Apa-apa tu apa? 4 ke. Tapi ini divide X. Sekejap. Kita tahu. Cikgu tahu. Tapi ni divide X kan? Kita cari nilai X yang divide X tu 32. Macam tu kan maksud kamu? Gitu kah? Ya. 9X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 32. Itu lah maksud kamu. Cari balik nilai X tu apa? Betul tak? Nilai X ni adalah betul lah kot Cik Kasta. Kalau kata kita dapat nilai X ni, dia adalah tempat di mana dua-dua kecurunan tu adalah 32, betul? Kita tahu kecurunan 32 kan? Jadi cuba kita cari sekejap nilai X ni. 3/2 campur dengan 4 jadi 36 kan? 36 bagi 9 dapat 4 kan? Jadi X sama dengan 4. 4 tu kan? Tambah tolak 2. Tambah tolak 4. Betul? Kita ada 2 koordinat lah. Maknanya kita ada 2 dengan Negatif 2. negatif 2. Ya, kita ada 2 dengan negatif 2.
Jadi kita dah ada koordinat, dah ada koordinat X lah. Tak payahlah kita cari equation ni. Maksudnya kita terus guna je, gantikan negatif 2 tu dalam equation asal dia. Dapat apa ni? Kau dapat koordinat Y je. Mari tengok jawapan. Berapa dapat Y dia tu? Cik Jiwa cepat cik. Calculator siapa-siapa pun. Simple je tu. Dapat apa? Lekaslah nak kamu nak ambilkan aku apa ni? Ada lagi banyak soalan. Negatif 2 kuasa 3. Tolak 4 negatif 2. Campur 2 dapat apa? Negatif 14. Negatif 14. Okey, betul lah. Jadi kita dapat dah koordinat ni. Okey, terima kasih. Okay, jadi kita dapat koordinat tu, kita tulislah jawapan dia. Jawapan dia negatif 2, negatif 14. Okey, jadi boleh lah. Jadi tadi kita buat ni sebab kita nak cari satu lagi nilai X yang kecurunan dia pun 32. Faham? Jadi kita boleh pakai equation dy dx kita. Kita tak boleh cari equation garis lurus sebab kita tak ada titik-titik lain yang melibatkan garis lurus. Kalau kita ada pintasan ke boleh lah. Okey. Seterusnya. 12, mungkin cikgu start sampai soalan 12 ke? Kamu nak buat sendiri soalan 13, 14, 15 ni. Kamu try lah. 16. Okey, mari kita tengok soalan ni. Lewat dah kan? Mana ni? Ni. Kon ni lah. Dalam rajah di sebelah segitiga ADB ialah sebuah segitiga tegak. Kamu nampak dalam gambar tu kan? Okay, sudut tegak dengan panjang hipotenusnya adalah 6/3. Ni dibagi panjang sending. Segitiga itu diputarkan pada AD. Okey, diputarkan sampai jadi satu kon bentuk ABC tu lah. Okey, cari tinggi kon tersebut, isi padu kon tersebut dengan isi padu dijanakan adalah maksimum. Jadi ini adalah aplikasi maksimum minimum tu. Okey, mari kita cari dulu tinggi dia. Dia bagi kita maklumat apa je? Dia bagi kita sending je. Macam mana nak dapat tinggi dia? Dia bagi hipotenus saja. Segitiga sudut tegak hipotenus 6/3. Mana? Segitiga itu diputarkan pada AD bentuk sebuah kon tegak. Cari tinggi. Cari tinggi isi padu AB suriku dengan keadaan Ahmad. Kita tengok dulu lah maklumat apa kita ada. Okey. Jadi dikata isi padu dijanakan adalah maksimum. Jadi maksudnya kita ada formula isi padu kon tersebut lah. Apa formula isi padu kon itu? V lah. Saya pakai V lah. V sama dengan pi J kuasa 2T kan. Tu kan formula ni kan. Okay, jadi sekarang ni equation dia ada dua formula ubah. Jadi maknanya kita mesti cari salah seorang dalam sebutan. Itu bukan formula ni silinder. Ada 1/3. Tu coin. Okay. Tu formula untuk coin. Siapa ada idea macam nak dapat segitiga ni punya tinggi. Tinggi ni nak ini lah. Kalau pakai sin konstan pun tak cukup maklumat. Okey, jap. Dia bagi sending. Okey. Kalau kita buka kon kita tu, kita dapat sektor kan. Tapi dia bukan bagi kita maklumat sektor pun. Yang maksimum tu apa? Ni maksudnya kita beza lepas tu samakan dengan kosong tu sama. Faham kan? Tapi kita tak boleh beza lagi sebab kita tak ada maklumat yang cukup. Faham tak? Sebab kita hanya ada hipotenus. Sekejap. Apa ya?
Cikgu tengok sikit dalam kerja dia. Kenapa maklumat dia sikit sangat? Boleh ke dapat tinggi kon tu daripada gambar rajah ni saja? Macam tak cukup. Pending. Terputar. Terputar dia jadi bentuk kon. Berkaitan dengan tapak tu. Kalau kiri jari. Tak, yelah kalau nak kata cek jari dia, kita ada bulatan bawah tu. Dia adalah jari. Okey. Jari bidi dia. Jadi kita putar dia, maknanya luas tapak dia pi r square lah. Jadi kuasa 2 lah. Tapi macam nak relatekan dengan tinggi dia. Lalu kon dia bukan satu bulatan, ada sektor. Ada sebab ke dia bagi 6/3 tu, dia nombor yang kita kena hafal. Dia tak bagi sudut, jadi kita tak boleh nak pakai sokatua. Sekejap kita tengok dalam kerja lengkap. Cikgu tulis balik mana nak buat. Soalan nombor 12. Oh, 6/3. Yang ni J, yang ni T lah. Lepas tu, kalau kita buat equation, kita boleh buat equation pakai teorem Pythagoras kan? Betul? Kita boleh kaitkan dua orang ni. T kuasa 2 campur J kuasa 2 sama dengan 6/3 kuasa 2. Gitu kot. Maksudnya nanti kita akan gantikan J ni. Kamu nak ganti T ke J? J lah sebab J tu kuasa 2 kan. Lepas tu kita buat benda-benda yang lain ni dulu. Lepas tu last kali mungkin kita akan dapat jawapan tinggi ke atas. J kuasa 2 sama dengan 36. Itu ya. 6/3 kuasa 2 dapat apa? 36 darab 3 betul? Betul tak? 108. Dapat apa? 108. 108. Tolak T kuasa 2 kan? 108. Okey, jadi kita dah ada J kuasa 2. Kita ingatlah kalau kita tak ada maklumat cukup pun, tapi mungkin kita ada maklumat cukup nak bentuk persamaan. Bukan maklumat cukup untuk dapat tinggi tu pun. Tapi kita ada persamaan dalam sebutan J dengan T. Jadi kita gantikan kat situ, jadi kita boleh start beza lah. Maksud cikgu kita boleh cari lagi dia punya T. Kan? Okey. Alright, jadi kadang membuntu kan juga. Okey, jadi J tu 108 ganti je. Tolak T kuasa 2. T. Okey, jadi yang ni kita kembangkan lah. Jadi 1/2 pi darab 108. 108 bahagi 2. 54. 54 pi T. Okey. Tolak T kuasa 3 pi T kuasa 3/2. Betul lah? Okey. Okey, ni V. Okey, kita beza. Lepas tu kita nak kata dia maksimum, kita kena samakan dengan kosong lah, sebab yang ni aplikasi maksimum minimum tu. Boleh? Kamu tengok dia punya keyword dia tulis maksimum. Jadi kita bezakan dia dv dt. T tu tinggi lah kat sini. Ini 54 pi tolak 3 pi/2 T kuasa 2. Okey, jadi waktu maksimum dv dt sama dengan kosong.
Maksudnya kita akan dapat T lah. 54 pi tolak 3 pi per 2 T kuasa 2 sama dengan kosong. Ini jalan kerja untuk maksimum minimum lah. Kamu dapat markah kaedah sini, kamu ingat. Jadi negatif 3 pi per 2 T kuasa 2 sama dengan negatif 54 pi. Pi boleh potong sebab kiri kanan ada pi. Negatif pun boleh potong. Jadi 3 T kuasa 2 sama dengan 54 darab 2. 108 kan? T kuasa 2 sama dengan 108 bahagi 3. Apa? Comel lah. Dapat 30? 6. Okey. T sama dengan? 6. Set 36, 6. Positif kita ambil. Jadi tinggi dia 6. Betul lah? Ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Lepas tu V, isi padu kon itu. Jadi yang ni senang lah. Kita nak isi padu kon tu kita dah ada T kan. Kita nak kena cari J balik. J kita masukkan dalam equation ni. J kuasa 2 sama dengan 108 tolak 36. 108 tolak 36 apa? 72. 72 punca dapat apa? Tak comel pula. Tak apa sebab lagi kita nak square kan. J ke sudah nak ganti kan. Set 72 je lah biar. Dapat tak comel kan. Okey, jadi ganti kat situ kita nak V sama dengan 1/3 pi. Ganti 72 lah. 72 T kita 6. Berapa tu? Darab semua orang yang bukan pi. 400. Dapat apa? 144. 144 pi. Betul taklah bingung sangat sebenarnya lah. Senang saja. Kita bingung sebab kita nampak kon kot. Okay. Jadi ni lah kamu faham lah macam mana nak solve lah. Kita keluarkan equation tu dalam sebutan T dengan J lah sebab dia soalan dia tulis terbalik sikit. Jadi kita rasa macam kita boleh dapat tinggi dulu sebelum kita buat pembezaan kan. Sebenarnya tak boleh lah. Maksudnya kita buat dulu isi padu janaan tu macam biasa. Lepas tu kamu kena ingat lah dia ada 2 pun boleh ubah. Jadi kita kena cari equation yang melibatkan J dan T. Jadi cukup lah maklumat dia bagi tu kita pakai teorem Pythagoras untuk bentuk equation. Jadi kalau boleh lah? Boleh? Boleh. Ya, apa dia? Yang tu awak 1/2. Mana? Kan yang belah sini. Ni. Kenapa 1/2? Cikgu tersilap ke? 1/3. Sekejap. Kalau tapi jawapan cikgu betul. Sekejap. Jawapan dia 6 cm. Jadi kesalahan cikgu kenapa? Sekejap. Kalau dia 3 ni dia kacau. Dia berubah tak apa-apa. 3 sini lah. 54 dah dapat lain. Sekejap. Cikgu kebetulan je kata betul. Okey, sekejap. Mari kita buat lain lah. Sekejap kita ganti. V, betul juga. Apa tak cakap cikgu awal-awal menjahit? 1/3. 108 tolak T kuasa 2. Apa pasal cikgu dapat 6 juga? Okey, mari kita tengok jawapan dia. 108/3 dapat apa? Enam. 36. Okey, jadi 36 pi lah tolak T kuasa 3 pi per 3. V. Kita beza balik lah. Mungkin sebab dua-dua tersalah jadi betul juga. Jadi nampak macam banyak benda yang salah kan. Okey, jadi 36 pi T kan. Okey. Ni 36 pi tolak pi T kuasa 2. 3 hilang kat bawah. Lepas tu samakan dengan sifar kan. Kebetulan lah cikgu buat salah kat dua-dua belah. Sebab semua bagi 1/2 kan. Bila kita samakan dengan kosong, kita still dapat T kuasa 2 sama dengan 36. Okey. Cik baik, kamu fix problem cikgu. Jadi kalau kata exam, kira salah ni lah sebab kita dah tercareless.
Nah, dia akan tolak kamu markah sampai bawah. Kesian kat kita. Okey. Jadi betul lah Mujahid, patutnya 1/3 lah. Terima kasih. Okey. Boleh lah soalan ni kena praktis lebih sikit lah sebab dia menakutkan sikit. Dah pukul 11.52. Ada soalan 13, 14, 15, 16. Cikgu nak kamu cuba sendiri boleh? Sebab kalau tidak kelas kita habis 11.30 kan. Sebab kamu ada urusan lain. Nah, kalau ada masalah kamu tanya cikgu. Cikgu ingatkan balik nah. Cikgu akan buat test untuk pembezaan tak daripada tengoklah soalan dia 1.5 jam je lebih kurang. Jadi tapi cikgu try lah bubuh semua benda yang kita dah belajar lah. Maknanya start daripada mungkinlah cikgu masukkan sekali pembezaan peringkat pertama. Boleh lah. Jadi daripada pembezaan peringkat pertama sampai ke semua aplikasi-aplikasi yang kita belajar ni lah. Nah, okey. Jadi test tu 1.5 jam cikgu akan hantar pada hari Isnin kat Google Classroom. Jawablah. Okey, jadi kalau kamu jawab markah peratus tu cikgu akan ambil juga untuk kamu punya periksa pertengahan tahun. Cikgu akan ambil kira juga. Nah, dia jawab elok-elok sebab yang ni baru belajar 2 bab. Kita yang belajar baru ni patutnya kita skor lebih daripada kita belajar lama kan. Jadi dia yang nak membantu kamu yang barulah maksud cikgu kalau exam. Okay, jadi exam tengah tahun tu tak tahu lagi nah bila dia akan diadakan, sama ada boleh buat periksa penuh ataupun mungkin dia akan buat periksa yang macam ujian juga. Maknanya ujian kecil juga. Cikgu takkan bagi kamu ujian, kalau ujian penuh tu maknanya 2 paper macam cikgu buat periksa akhir tahun tu kan, 2 paper, 2 paper tu berapa markah dia? 80 dengan 100 ke dia dah ubah, tak ingat cikgu nah. Kalau periksa sebenar 2 paper lah. Okay, nanti cikgu bagi tahu lain lah kalau kata exam. Jadi yang ni kelas cikgu yang last. Cikgu tak buat kelas lah, kamu boleh cuti tu. Nah, jadi tapi cuti